rasa tak sukar sangat. Cuma dari sudut nota, kalau kita tengok nota yang diberikan tu, dia banyak melibatkan formula-formula. Jadi kita kena kuasai dia supaya kita tidak terkeliru formula mana yang nak pakai. Okey, Lokman baru masuk. Lokman dan tengok semua, Lokman. Dan tengok semua ke video? Baru tengok satu. Baru tengok satu. Tak apa, tak apa. So kalau hari ni kalau tak sempat bincang untuk ketiga-tiga latihan pun tak apa. Nanti lepas habis sesi Google Meet ni, sambung tengok. Okey. Jika ada masalah, tanya dulu dalam grup lah. Boleh kemukakan soalan, pertanyaan dalam grup. Okey nah. Jadi untuk hari ni, tak apa, kita tengok paling kurang, kita tengok praktis formatif 1.1. Tapi saya rasa yang ni tak ada masalah. Sebab yang ni agak simple lah soalan dia. Cuma kat sini saya tak pasti di zaman masa tempat dulu awak dah familiar ke tak dengan perkataan contohnya magnitude. Okey. Magnitude, siapa boleh bagi tahu apa maksud magnitude bila soalan minta magnitude? Apa maksud? Dia nak minta satu nombor lah, satu angka, satu nilai. Okay, nah? Magnitude ni maksudnya satu nilai. Okey, dan arah daya tu kalau untuk objek ni kita akan bagi tahu sama ada bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, ataupun kalau yang B ni kita ada sama ada dia pergerakan dia turun naik sama ada ke atas atau bawah. Okey, untuk satu A dia mudah saja sebab ini adalah berkaitan dengan daya paduan. Paduan semua orang tahulah, paduan ni maksudnya campur kombinasi jumlah. Okey nah. Jadi jumlah yang kita ada sekarang ni, okey, kalau macam untuk soalan A ni kita ada iaitu kita anggaplah, okey, kita anggap yang mana bergerak ke arah kanan itu adalah yang positifnya. Boleh nah? Satu arah ke kanan tu positif, yang ke kiri tu negatif. Jadi kita boleh nampak dekat sini yang bergerak ke kanan adalah kita ada 9 tambah 17. Allah, 9 tambah 17. Okey. Dan yang bergerak ke kiri satu saja iaitu 11. Taklah. Okey. Okey, tolak 11. Okey, itu ajalah yang kita perlu selesaikan. 9 tambah 17, 26. 26 tolak 11 bersamaan dengan magnitudenya adalah 15 Newton dan arah dia oleh kerana yang bergerak ke kanan itu lebih besar, jadi arah daya paduannya tu daya arah bergerak ke kanan. Okey, itu je. Okey, jawapannya itu saja. Senang. Kan? Senang kan? Okey. Jadi hak ni simple. Okey, untuk B pula kita tengok kombinasi yang bergerak ke atas ada 2. Okey. Yang bergerak ke atas ada 2 iaitu kita tengok bergerak ke atas tu 5 Newton 5. Okey, 5 dengan 2. Okey. Jadi ni sekarang ni okey. Oh, siapa masuk? Kristina. Okey, sekarang ni kita okey. Okey. Sekarang ni kita nak tengok yang atas dan ke bawah itu yang mana kita nak letakkan positif, mana nak letak negatif. Itu je lah. Sebab kalau kita tengok dalam buku pun, okey, yang dia buat dalam muka surat 3, dia buat paduan ke kiri, paduan ke kanan. Okey. Lepas tu di muka surat 4, dia yang bagi tahu yang bergerak ke kanan tu positif, yang bergerak ke kiri tu dia letak negatif. Jadi kalau untuk B iaitu bergerak ke atas dan ke bawah, okey, dia tak ada contoh kat situ. Tapi kita boleh buat je. Yang bergerak ke atas tu kita anggap dia positif. Jadi 5 tambah 2. Yang bergerak ke bawah itu sebagai negatif. Ataupun awak nak buat yang buat ke bawah tu positif, ke atas tu negatif, boleh, tak ada masalah. Okey,
tolak 13. Jadi jumlah dia adalah 5 tambah 2, 7. 7 tolak 13, negatif 6. Tetapi untuk magnitude, kita ini negatif 6 ni just nak menunjukkan bahawasanya ia follow arah untuk yang daya bergerak ke bawah, iaitu ke bawah. Ya, ke bawah. Ke bawah. Okey. Jadi ke bawah. Jadi bila kita buat dayanya tu, kita akan bagi nilainya adalah sebenarnya adalah 6 Newton. Itu untuk magnitude, dan untuk arahnya adalah ke bawah. Okay, nah, ini magnitudenya 6 Newton, arahnya ke bawah. Okey, itu saja. Okey, boleh kan? Tak ada masalah kan? Ada masalah tak untuk A? Rasanya senang kat ni. Okey, dia just paduan, kombinasi saja. Yang bergerak arah berlawanan, kita letakkan dia sebagai negatif, tapi bila dah dapat satu magnitud nanti, okey, kita hanya bagi nombornya saja. Jadi dia negatif ke positifnya, dia negatif atau positif, yang tu kita tak perlu letak, kita cuma letak magnitudnya saja, nilainya saja. Okey, soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2, dia memerlukan pelajar atau calon nanti bila nak jawab soalan ni, dia perlu melukis. Sana saya tarik ke bawah. Tengok guna slide yang baru. Soalan nombor 1 dah, nombor 2. Kisan lah. Okey. Itu namanya untuk nak dapatkan, dia nak lakarkan menunjukkan daya ni dan daya satu dan daya paduan. Okey ya. Walaupun dia punya fenomena atau situasinya tak logik. Okey. Sebiji bola ditendang 2 orang serentak. Boleh lah. Satu tendang ke kiri, satu tendang ke kanan, satu tendang ke depan. Macam tak logik lah. 2 kaki nak dihulur pada satu bola. Macam susah. Tapi tak apa. Kita raikan soalan tersebut. Jadi bila awak buat gambar rajah untuk ni, awak gunakan skala sendiri. Contohnya 180 Newton itu kalau nak buat 18 cm, awak nak buat garisan 18 cm agak macam panjang. Jadi awak boleh guna satu garisan 1.8 cm. Yang ni awak tarik dengan pembaris 1.8 cm. Okey. Oleh kerana dia tengok dia dia punya arah ni bersudut tegak, okey. Sebab dia tak bagi ni sudut ke sini ni. Okey, kita dah nampak dekat sini bersudut tegak. Jadi yang mengarah ke kanan, kita tak buat nak pandang tak apa. Mengarah ke kanan, dia panjang sikit kan? Allah. Mengarah ke kanan ni, awak buat garisan 240 Newton tu awak tukar siap-siap. Kalau tadi 180 jadi 1.8. 240 awak tarikkan dia dengan 2.4 cm. Okeylah. Okey. Untuk nak dapat daya paduan, yang ni awak kena lukis sendiri, iaitu awak kena buat dia dah jadi macam bentuk kotak macam tu. Okey. Okey, dan awak buat maksudnya buat satu garisan dan ukur. Ni daya paduan dia. Dia macam dah jadi penjuru. Ini daya paduan dia tu. Jadi awak ukur dia berapa cm. Okey, dan bila dah dapat ukuran berapa cm, jangan lupa untuk nak darab supaya jadi, kan tadi kan 180 jadi 1.8 cm, iaitu seolah-olahnya kalau dari 180 dia nak dapat 1.8 cm. Allah, pen pun. Okey, 180 dia bahagi 100. Okey, jadi berapa cm yang awak dapat kat sini, jangan lupa untuk darabkan dia dengan 100 untuk dapat nilai dia dalam unit Newton. Yang ni awak kena kira sendiri. Awak kena lukis dan ukur dan tukarkan sendiri unit supaya dapat dalam unit
Newton. Boleh Okey. Jadi bila ni hak pertama A lukis. A pertama lukis. Untuk yang B hitung magnitud. Ni magnitud. Ini jawapan untuk B. Okey. Ini jawapan untuk B. Arah. Okey. Yang kedua adalah yang ke C adalah arah gerakan bola itu. Dan untuk menentukan arah gerakan bola, dia tak ada ni atas, kiri, kanan ni. Dia macam condong. Kita tak boleh kata timur laut. Tak boleh. Okay, nah? Jadi untuk menentukan arah gerakan bola itu, gunakan protractor. Awak kena ukur sudut itu. Ini adalah arah dia. Okey, pada sudut berapa? Ambil sudut yang bawah. Okey, berapakah sudut yang garis tersebut? Okey, theta tu adalah sudut. Boleh Okey, boleh tak? Ada nak tanya tak setakat ni? Selesailah untuk praktis formatif 1.1. Okey, untuk nombor 1 tadi dah explain. Nombor 2. Okey, macam itulah cara nak jawabnya. Ada siapa nak tanya tak? Tak ada, cikgu. Alhamdulillah. Tak ada tu sebab faham ke sebab tak faham? Faham dah, cikgu. Ya, faham. Okey. So, untuk 1.2, nak bincang terus ke ataupun nak tonton video bagi habis dulu? 1.2. Macam mana? Apa, cikgu? Untuk 1.2 nak teruskan ke ataupun nak tengok video dulu bagi habis? Kan tadi ramai tadi. Oh ya, betul. Apa dia? Sebab tadi sebelum Kristina masuk tu saya duk tanya ramai yang kata tak dan tengok habis lagi. So saya cuma ingatkan tadi dah habis tengok. Jadi kalau maksud untuk Google Meet ni kalaulah ada masalah je. Kalau tak ada masalah, just continue, go on je. Teruskan, cikgu, teruskan. Teruskan lah. So kalau macam tu kita akan tengok praktis formatif 1.2. Sekejap lah, nak bawa turun. Okey, kita tengok Okey. Kalau tadi praktis formatif 1.1 paduan. Padu. Okey. Sekarang ni kita ada lerai. Meleraikan. Okey nah. Jadi untuk meleraikan tu, macam mana cara kita nak meleraikan dia? Okey. Lebih kurang sama macam nak padu. Okey. Kalau tengok soalan nombor 1A dengan B ni, okey. Kita gunakan skala. Okey, macam saya sebut tadi, kita tukar unit Newton daya yang dia bagi tu. Okey, contohnya U, okey. Dia dah bagi sudut, okey. Dia dah bagi sudut dan sebagainya. Untuk garis ni lah, kat bawah ni, okey. Dia dah bagi sudut tegak. Okey, kat sini. Okey, dia dah ada sudut 4, 2. Okey. Jadi yang panjang hak daya yang sebenarnya dah terpadu ini, okey. Ini yang dia bagi 70 Newton ini, okey. Awak boleh gunakan garisan iaitu tukarkan dia garisan sepanjang 7 cm. Okey, boleh buat. Okey, jadi awak buat satu garis dekat bawah, okey. Dan awak tarik garisan tersebut supaya sampai dekat hujung hak 7 cm tu. Okey. Kemudian dan ingatlah garis 7 cm tu dia mesti bersudut 42 dengan hak mendatar. Okey. And then awak tarik garis dekat atas ni. Okey. Jadi untuk nak tahu daya yang mengufuk dan menegak, jadi awak dah lukis yang 70 Newton tu sebagai 7 cm dengan sudut 42. So awak tengok yang menegak ni berapa, ukur balik dengan pembaris. Yang mengufuk ni pun awak ukur balik dengan pembaris. Boleh? Mudah kan? Cuma sekarang ni kita gunakan garisan tu
dan tukarkan skala dia tu saja. Okey, 7cm 7cm. Yang ni lebih kepada untuk penyelesaian ni kita kena buat lukisan lah. Senang cerita dia berkenaan lukisan. Okey. Ini untuk A. Okey ya. Untuk B sama. Untuk B sama. Maksudnya kat sini nanti okey, awak buat garisan 90 Newton ni mungkin boleh tukar skala jadi 9 cm dan buat supaya jadi macam segi 4 lebih kurang macam tu. Okey. Allah, angkat pen. Okey, dan tarik yang ni. Okey, jadi awak pukul. Yang menegak, hak ni berapa cm? Hak ni berapa cm? Hak mengupuk ke sini berapa cm? Okey. Rasanya mudah juga ini. Praktis formatif 1.2. Okey. Ada satu daya yang dia dah bagi, kita buat bentukkan segi 4 lebih kurang macam ni untuk tarik menghasilkan seolah-olah kalau kita tambah yang mengupuk dengan menegak ni dia dapat paduan yang garis kita panggil apa tadi? Perpenjuru tadi. Garis perpenjuru tadi tu. Okey. Dan untuk nombor 2 pun sama. Okey. Rasanya lebih kurang sama dengan ni nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia punya 90 Newton ni sama dengan soalan B. Cuma sekarang ni dia bagi sudut ni adalah pada sudut untuk garis menegak. Tu yang dia punya perangkat. Boleh nak? Itu dia punya perangkat. Okey, arahnya tu. Kalau dia tanya arahnya tu nanti, kita tak boleh pakai hak yang menegak tu. Kita kena ambil yang sudut dengan garis mengupuk kat sini. Walaupun dia dah bagi dekat bawah ni 60, kalau dia tanya arah nanti, arahnya bukan 60. Arahnya adalah balance 30 darjah. Okey, hak ni dia dah bagi dah 90 Newton. Jadi cara yang sama macam B kita buat, kita tengoklah berapa panjang hak menegak ni, berapa panjang hak mengupuk ni. Tapi kalau dia tanya arah, ingat jangan ambil sudut hak bawah. Ambil sudut yang atas yang bersama dengan garis mengupuk. Okey, kita tengok soalan dia. Leraikan daya tolakan itu kepada komponen mengupuk dan komponen menegak. Okey, jadi ini lukisan dia. Untuk soalan A, ini lukisan dia. Kita keluarkan balik rajah ni buat dalam bentuk lukisan. Okey. Nyatakan fungsi komponen mengupuk dan komponen menegak daya tolakan semasa mesin rumput itu ditolak. Fungsi komponen mengupuk dan komponen menegak. Fungsinya adalah untuk menghasilkan daya nak tulis pun. Saya ambil tadi. Okey. Okay. Untuk menghasilkan daya paduan. Kat situ. Okey, itu untuk nombor B. Senang aja. Okey. Tadi 1.1 paduan, 1.2 leraikan saja. Okey dah? Okey. Cuma 2 tu akan menghasilkan yang paduan. Itu sahaja. Okey. Mudah kan? Rasa mudah kot. Tapi ada kalau tengok contoh-contoh soalan tu, ada lagi yang susahnya tu. Tak apa, nanti kita tengok asing lah. Okey? Boleh? Okey, untuk 1.3, okey, rasanya saya akan KIV, kita akan bincang pada sesi yang berikutnya. Sebab macam-macam mana pun untuk 1.3 dia keseimbangan daya. Okey, dia dah lajak kepada video yang yang kedua yang saya share. Jadi kalau nak bincang terus, kalau tak sempat tengok langsung, ideanya tak ada, rasanya agak macam nak kata sia-sia tu taklah, mungkin awak boleh mudah faham. Tapi adalah elok lebih baiknya kalau awak dan tengok keseluruhan video terlebih dahulu. Boleh tak? Ataupun kalau tak nak tengok video dah tengah hari dah lapar, penat dan sebagainya tu, at least siapkan latihan 1.1, 1.2. Itu je pun dah cukup, alhamdulillah. Okey tak? Boleh tak ni? Boleh. Alhamdulillah. Tapi kena